projek Rumah Lestari Komuniti Kekal Hijau. Terlebih dahulu, nama saya Nurul Asyiki binti Muhammad Romzi, nombor matrik 252981, di mana tugasan ini merupakan tugasan individu untuk projek Rumah Lestari, iaitu selama 70 hari pada awalnya di bawah kelas perancangan dan pembangunan komuniti. Projek ini pada awalnya bermula selama 70 hari, akan tetapi ia telah diawalkan, iaitu pada hari yang ke-56 projek ini telah ditamatkan. Projek yang saya jalankan ini telah berlangsung pada 12 Oktober sehingga 6 Disember. Sepatutnya ia diawalkan 10 hari, tapi saya awalkan dia 14 hari untuk projek saya. Hari yang pertama di mana saya melakukan pemilihan pokok untuk menanam. Jadi yang saya pilih adalah pokok serai wangi. Okey, kita cabur dulu, dan juga pokok ulam raja. Jadi kita tabur. Jadi saya semai dulu pokok ulam raja tu dalam pasu bunga. Hari ke-7 anak pokok telah naik hasil daripada biji benih yang disemai tu. Baru ada 2 anak pokok ulam raja. Pokok serai wangi pun dah keluar akar. Hari yang ke-10, pokok ulam raja telah membesar sedikit. Kita terpaksa cacatkan kayu tu sebab nak bagi dia tekak dan spray. Jadi saya melakukan semaian dalam bilik, membuka tingkap untuk mendapatkan sinaran matahari. Saya tidak menanam di tapak semaian terus. Okey, hari yang ke-13 boleh nampak ada pokok yang lain tumbuh. Jadi tempoh anak pokok tu membesar tak sama. Okay, ini tapak lokasi untuk menanam je pokok yang saya pilih tu. Jadi saya pilih di dalam kawasan kelbat sebab senang nak tutup. Okay, hari ke-17. Tapi anak pokok ulam raja tu masih saya tanam dalam pasu sebab tak berani lagi letak di atas tanah. Serai wangi memang saya dah tanam di atas tanah. Terpaksa tutup, tidak ayam memang mengacau. Hari yang ke-21 sama juga. Tapi kalau sewaktu nak menyiram pokok tu memang pagar tu kita akan angkat. Memang tak berani buka pun sebab ayam tu memang dia akan mengain. Memang nampak agak serabut waktu ni. Okey, pada hari yang ke-30 tu baru saya buat keputusan, dan juga atas pandangan doktor juga. Memang betul tempat tu nampak serabut. Memandangkan memang rumput, memang musim hujan, memang tak sempat nak potong. Dan jadi pun saya buat keputusan waktu tu, macam mana kita nak buat ni. Okey, tak apa, kita try. Walaupun memang tak kreatif, kita try juga bagi kreatif. Hari ke-30 saya pergi cari pokok buluh, tebang pokok buluh tepi rumah ni. Dan kita bina macam boleh gantung-gantung pokok tu. Dia macam ala-ala taman Babylon, taman tergantung, tapi tak. Tapi saya nak buat macam tu ideanya asal. Hari yang ke-32, okey. Hari ke-32 ni ada penambahan sedikit lah. Di mana kalau tidak dekat bawah tu tak ada pokok. Tak ada pokok lengkuas. Tapi dia tanam pokok lengkuas. Supaya nanti kalau siram, saya siram pokok ulam raja tu. Sebab pokok ulam raja tu semua tanah tu tanah organik. Bila siram tu air akan jatuh kan daripada pokok ulam raja tu. Secara tak langsung dia pun boleh siram juga pokok yang bawah tu, pokok lengkuas. Jadi tak payah nak siram banyak kali. Hari yang ke-43. Okey, kalau perasan kau tidak kat belakang pokok ulam raja ni kan, masa tergantung yang hari yang sebelumnya, kalau perasan dekat belakang tu masih semak lagi. Memang tak dibersihkan. Tapi lepas tu baru ayah saya ada masa dia nak misi rumput. Okey, dia misi rumput, tengok belakang tu dah terang. Kalau tidak bahaya juga sebab gini saya nak masuk ke kawasan ni kan. Hari ke-52. Okey, hari yang ke-54 di mana saya membuat keputusan untuk memindahkan pokok ni ke tanah. Tak boleh nak buat gantung-gantung ala-ala taman Babylon. Sebab saya perasan pokok macam tak boleh menerima. Saya try untuk buat tergantung tu macam nampak cantik lah awalnya. Tidak memang nampak cantik. Tapi saya fikir balik untuk kesihatan pokok tu juga, kebaikan dia, tak apalah kita pindah ke tanah lah. Tak cantik pun tak apa. Sebab nak buat macam mana kan. Sebab dia nak membesar, dia jadi macam terbantut. Kalau tidak pokok tu okey je. Masuk hari yang ke-50 lebih,
dia dah layu. Dia macam satu tekanan sebab dia tak duduk dekat atas tanah. Jadi disebabkan itu, saya pindahkan pokok tu ke tanah. Tidak, pokok ni ada sebanyak 11 pokok. Jadi saya tanam 5 baris, 6 baris selang-seli. Kita tanam je dekat tepi tu. Kalau tidak, pokoknya nampak layu. Lepas tanam tu nampak segar. Hari yang ke-56. Okey, pokok tu nampak sihat lah banding sebelum ni. Okey, kita throwback sedikit. Apa yang berlaku sebenarnya hari yang pertama? Okey, yang sebenar-benarnya pada hari yang pertama, pemilihan pokok saya adalah bukan pokok serai wangi. Maksudnya pokok ulam raja ni bukan hidup pada hari yang pertama. Sebab pada hari pertama ni pemilihan biji benih yang saya pilih adalah pokok gelenggang. Pokok gelenggang ni tidak dia punya biji benih tu macam dalam bentuk kacang nampak. Dalam tu ada biji benih dia, kita kena kopek dia, tanam. Jadi dia macam sejenis tumbuhan herba. Macam saya pun ingat tak apalah, bagus juga ni kita tanam tumbuhan herba kan, sebab dia ada unsur untuk daun gelenggang ni, pokok gelenggang ni untuk merawat yang punya masalah kulit. Okey, kita sembung air dan kita tuang juga baja penggalak akar. Setiap pokok yang saya tanam memang saya akan siram pun dengan baja penggalak akar ni, sebab kita nak rangsang akar dia supaya keluar kan. Okey, hari yang kedua masih sama. Saya semai juga pokok. Boleh nampak hujan sebenarnya di luar. Okay, kita siram-siram dulu dengan air biasa. Air penggalak akar guna sekali je. Okay, sebab kita nak semai biji benih dulu kan. Okay, hari yang ketiga pun masih ada lagi biji benihnya. Maksudnya biji benih tu ada lagi. Kita semai dia dulu sampai tumbuh anak pokok. Ingatnya macam tu. Okay, itu lokasi dia awal. Lokasi yang sama juga. Memang saya tanam pokok ulam raja tu sekali dengan pokok serai wangi. Dalam kerbat tu nampak memang tak bersih lagi kawasan tu sebab musim hujan lagi. Okey, hari yang kelima ni bos saya dapat tahu yang pokok biji benih daun gelenggang tu dah kena makan dengan siput. Okey, hari yang kelima ni jadi saya dah kelang kabut dah cari. Macam mana ni biji benih dah tak ada, dah kena makan dengan siput. Jadi lepas tu saya tanam. Saya decide untuk tanam 2 jenis pokok jelai, pokok hempedu lah. Okey, waktu ni kita tapis balik tanah sebab kita takut dalam tanah ni, tanah baja ni ada siput. Tanah baja ni saya tak beli, memang kita buat sendiri. Okey, jadi pada hari yang pertama sampai hari yang kelima, pemilihan pokok yang ingin saya tanam pada awalnya adalah pokok gelenggang. Kalau nampak perasan, memang saya tak ada buat backup pun, memang saya membuat pilihan. Okey, pokok gelenggang pemilihan untuk projek 70 hari ni. Okey, disebabkan biji benih ni dah kena makan dengan siput, pada hari yang kelima, jadikan cerita ada biji benih lain juga. Sebab biji benih ni banyak saya dapat melalui ayah saya lah, sebab dia memang suka kumpul-kumpul biji benih yang unsur-unsur herba. Okey, kita pun try tanam. Jadi saya buat backup pada waktu ni. Jadi backup dia pokok jelai dengan pokok hempedu ular. Hari yang ke-10, maksudnya 5 hari kemudian pula, 2 pokok ni gagal untuk hidup juga. Sebab apa? Sebab kena makan dengan siput juga. Masih yang sama, kena makan dengan siput. Dekat situ baru detect biji benih ni asyik hilang ada siput, sebab dia memang suka dengan benda yang berunsur-unsur herba ni. Jadi hari yang ke-10 tu saya cepat-cepat backup, kita kena cari sesuatu. Sebab tu saya backup 2 pokok. Mula-mula pokok serai wangi dengan pokok ulam raja, sebab saya fikir tak apalah, kita tanam pokok ulam raja, kita boleh makan kan, hasil tu kita boleh makan, boleh buat ulam, boleh buat nasi ulam. Backup 2 tu dan alhamdulillah hidup sampai sekarang. Pokok ulam raja tu, pokok serai wangi tu tidak menjadi pilihan terakhir lah, dia hanya sebagai backup. Jadi pilihan yang saya pilih untuk projek ni adalah pokok ulam raja. Disebabkan itulah kenapa pokok saya tidak sempat untuk mengeluarkan bunga lagi. Jadi berdasarkan projek 70 hari ni, saya pada awalnya bukanlah seorang yang suka bercucuk tanam pun. Jadi secara tak langsung dia dah buka mata saya macam okey, kita bila tanam hasil sendiri ni, kita boleh makan sendiri, manfaat untuk kita sendiri. Lagi satu, perlu usaha juga. Kadang-kadang memang tak jadi. Kita ingat macam okey dah jadi dah ni, kita buat yang pertama pemilihan pokok kan, tapi kemudian ni macam alamak, macam mana aku nak buat, kita kena cepat-cepat pick up, macam mana aku nak buat ni, okey try lagi. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa pun tak apa, kalau kita gagal kita cuba lagi, dan kita kena belajar untuk menerima komen. Pada contohnya
asalnya. Kalau tidak, saya memang tak buat para tu pada asalnya. Disebabkan oleh komen doktor tu, saya macam, dia kata nampak serabut. Kan kita kena hantar dekat doktor melalui WhatsApp, betul kan? Gambar-gambar ataupun video yang kita ambil hasil tanaman. Okey, doktor komen saya nampak serabut sebab memang saya tanam kelebat. Keliling tu memang pokok tak mission apa semua. Sebab musim hujan memang tak berhenti waktu tu. Okey, dekat situ kita kena belajar menerima. Bukan yang jadi macam judge balik. Dan fikir alternatif lain, apa yang kita boleh buat. Walaupun benda tu belum cukup menarik, belum cukup cantik, tak apa. Kita try je. Kita try. Walaupun belum cukup lagi standard, memenuhi standard, tak apa. Asalkan kita cuba. Jadi apa-apa pun dalam hidup ni, walaupun kita tak nak tempuhi benda tu, kita kena juga. Itu saja. Sekian. Terima kasih.